Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Radiah binti Yusof. Kami merupakan kumpulan 16 yang terdiri daripada 4 orang iaitu saya, Muhammad Izzat bin Ahmad Nazir, Nur Fatin binti Muhammad Nur, Nurul Atira Syafiqah binti Abdullah dan Syahrul Syafiah binti Rosli. Tema yang diberikan kepada kumpulan kami ialah adjung dalam frasa kerja tunggal berdasarkan kerangka X berpalang. Manakala tajuk pembentangan kami pula ialah pengenalpastian adjung dalam frasa kerja tunggal berdasarkan kerangka X berpalang. Baiklah, adjung secara umumnya berperanan sebagai penerang ayat. Adjung adalah unsur tambahan dalam ayat yang kehadirannya bersifat opsional dan ini hadir atau tidak, ia tidak akan menjejaskan binaan sesebuah struktur ayat. Kehadiran adjung dapat diteliti dari pelbagai posisi dalam ayat. Di samping itu, adjung juga berfungsi untuk memodifikasikan inti. PV 2010 menyatakan bahawa adjung yang boleh mengubah pada peringkat inti pula dapat diungkapkan melalui 3 makna iaitu adverba masa, kadar dan juga cara. Adjung ini hadir di bawah nodus sipian yang dipancangkan pada peringkat inti dalam struktur berlapisan klausa. Akhir sekali, adjung juga berfungsi untuk memodifikasikan nukleus. Menurut PV 2010, sipian adjung pada peringkat nukleus biasanya membekalkan maklumat tempoh masa atau selesainya sesuatu peristiwa. Sementara itu, dalam bahasa Melayu pula, sipian adjung turut melibatkan maklumat tentang tempoh masa atau selesainya sesuatu peristiwa seperti yang diperkatakan oleh PV. Namun, terdapat unsur penerang yang lain boleh mengubah suai nukleus bahasa Melayu, iaitu penerang adjektif dan penerang penegasan. Baiklah, saya Nur Fatin akan menyambung bentangan bagi tajuk perbincangan kita. Secara asasnya, konsep teori bagi kerangka X berpalang adalah satu mekanisme yang boleh dianggap sebagai representasi struktural bagi suatu ayat yang merupakan satu rumus struktur frasa iaitu yang dikenali sebagai teori X berpalang. Teori ini berkehendak untuk menentukan bahawa setiap leksikal dalam suatu ayat itu dapat diunjurkan dengan betul berdasarkan setiap tahap sintaksis. Jadi, representasi setiap tahap ini boleh dilihat melalui 3 tahap iaitu struktur D, struktur L dan bentuk logik. Tahap-tahap ini diunjurkan daripada leksikon berpandukan maklumat pensubkategorian setiap butir leksikal. Oleh itu, contoh asas atau umum bagi menghasilkan satu rajah pohon mengikut X berpalang itu boleh dilihat seperti gambar yang diberikan. Berdasarkan rajah pohon X berpalang umum ini, terdapat pelbagai maklumat yang dimasukkan mengikut subkategori tertentu seperti W yang mewakili spesifier, X sebagai kepala, Y adalah adjung dan Z merupakan komplement. Setiap subkategori tersebut mempunyai maklumat tertentu di tingkat yang berbeza terhadap binaan rajah pohon X berpalang bagi suatu ayat berkenaan. Walau bagaimanapun, perbincangan ini akan lebih memfokuskan kepada penggunaan adjung dalam frasa kerja tunggal berpandukan kerangka X berpalang, maka dapat disimpulkan bahawa kedudukan adjung dalam frasa kerja tunggal boleh dianalisis seperti rajah pohon X berpalang yang dibina seperti berikut. Iaitu rajah pohon menunjukkan K berpalang 2 adalah frasa kerja, manakala adjung berpalang 2 adalah sebagai lambang adjung. Seterusnya, dalam perbincangan ini juga kita akan meneliti kepada frasa kerja tunggal yang akan hadir bersama-sama adjung. Cara untuk kita mengenal pasti frasa kerja tunggal ini boleh melihat berdasarkan kepada kata kerja tunggal. Hal ini demikian kerana frasa kerja tunggal ini sebenarnya terbit daripada kata kerja tunggal. Maka kata kerja tunggal yang terdiri daripada kata dasar ini merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan haiwan. Antara contoh kata kerja tunggal yang turut boleh digunakan untuk menghasilkan frasa kerja tunggal adalah seperti mandi, tidur, duduk, makan, lari dan sebagainya. Untuk mengenal pasti lebih jelas lagi penggunaan kata kerja tunggal dan frasa kerja tunggal ini, kedua-duanya tidak mempunyai sebarang imbuhan terhadap kata kerja yang dikenakan tersebut. Perkara ini bermaksud frasa kata kerja yang akan hadir di dalam ayat akan menggunakan kata kerja yang tidak mempunyai imbuhan seperti berlari, menendang dan sebagainya, iaitu hanya merujuk kepada kata kerja dasar semata-mata. Baiklah,
Seterusnya saya akan menerangkan iaitu contoh bagi ajung dalam frasa kerja tunggal berdasarkan kerangka X berpalang. Berikut merupakan rumus bagi ajung dalam frasa kerja tunggal. Seterusnya saya akan menerangkan kedudukan frasa kerja dan juga ajung berdasarkan contoh frasa kerja iaitu mandi di sungai. Berdasarkan kerangka X berpalang, kata kerja mandi ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Jadi menurut Nik Safiah Karim dan juga rakan-rakan, mereka menyatakan bahawa kata kerja tunggal bersifat tak transitif ini ialah kata kerja yang sempurna maksudnya dengan tidak memerlukan objek sesudahnya. Jadi maksudnya di sini kata kerja mandi sudah sempurna maknanya yang tidak memerlukan penerang untuk menjelaskan kata kerja tersebut. Manakala preposisi di sungai sebagai maklumat iaitu keterangan untuk menerangkan lokasi di mana subjek itu mandi. Sementara itu preposisi di sungai berada di posisi ajung dalam kerangka X berpalang iaitu prep palang 2 ini akan dinaungi secara langsung oleh K palang 1. Secara ringkasnya, ajung adalah unsur tambahan dalam ayat yang kehadirannya bersifat opsional, iaitu hadir atau tidak, ia tidak akan menjejaskan binaan sesebuah struktur ayat. Kehadiran ajung dapat diteliti dari pelbagai posisi dalam ayat. Jadi, ajung ini boleh menjadi sebahagian daripada kata adverb atau modifier yang berfungsi dalam menerangkan bukan sahaja kata kerja, malah boleh juga menerangkan kata nama dan frasa sendi nama. Oleh itu, penerangan ini akan memudahkan pemahaman bagi pelajar linguistik dan masyarakat umum di luar sana. Semoga segala perkara yang telah kami sampaikan ini bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.